Salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri kita, yang mana di media saya baca ni, iaitu kerajaan disokong 110 ahli parlimen. So ini jawapan saya kepada Timbalan Perdana Menteri. Kalau betul ada sokongan 110 ahli parlimen, kenapa kerajaan PN tidak melakukan undi percaya atau undi tidak percaya di Dewan Rakyat, supaya rakyat tahu dan ahli parlimen tahu bahawa kerajaan yang terbentuk ini majoritinya cukup. Jadi sekarang ini yang menjadi isunya, kita tahu bahawa apabila isu darurat ini semakin berlarutan, kita tahu sampai ke petang ini di sidang parlimen, dan yang mana dikatakan menderhaka dengan titah yang di Pertuan Agong, maka Perdana Menteri pun diharap untuk meletak jawatan, begitu juga Menteri Undang-Undang dan Speaker. Jadi ini kenyataan yang dikeluarkan pula oleh Timbalan Perdana Menteri ini. Pada pandangan saya, inilah kita lihat pemimpin UMNO yang ada dalam kerajaan hari ini. Pada saya hanya pentingkan terbolok mereka sendiri untuk menyelamatkan nyawa politik mereka sendiri, yang mana kita tahu bahawa UMNO berharap untuk menjadi Perdana Menteri, yang mana apabila mereka menjadi Perdana Menteri, maka kita tahu macam mana cara Barisan Nasional memerintah dahulu. Kalau ada kementerian ataupun sistem yang cuba untuk melawan arus daripada apa yang mereka mahu, maka mereka akan dipecat daripada jawatan. Yang mana contohnya Ketua Hakim Negara ataupun SPRM ataupun Ketua Polis Negara. Ini akan berlaku. Yang mana kita tahu bahawa apabila UMNO mendapat kuasa menjadi Perdana Menteri, maka mereka boleh meletakkan orang-orang mereka, dan mungkin mereka yang ada kluster mahkamah ini akan terselamat. Ini adalah pada pandangan saya sebagai rakyat, tidak adil untuk rakyat lihat, kerana kamu orang sebagai orang-orang yang kayangan, sebagai orang-orang politik yang mempunyai kuasa, kamu orang sewenang-wenangnya apabila bersalah, kamu sewenang-wenangnya boleh lepas begitu saja. Ini adalah sangat tidak adil yang saya lihat. Dan ini kalau berlaku, maka sistem kita ini, reformasi sistem kita ini akan tidak berlaku. Dan ini sangat rugi kita lihat, kerana pemimpin yang sepatutnya diheret dengan kesalahan salah laku sewaktu mereka memimpin. Begitu juga kita tahu bahawa tadi saya membaca kenyataan ataupun saya melihat sidang live Datuk Seri Najib. Dia juga mengatakan bahawa menyokong kerajaan yang ada. So untuk apa ceritanya nak menjatuh ke Perdana Menteri yang ada? Apa kalau UMNO jadi Perdana Menteri boleh selesaikan masalah ini? Kalau betul, kita lihat ada 70 orang, 70 lebih orang termasuk duta bertaraf menteri memimpin kepimpinan kerajaan yang ada hari ini, tetapi dilihat oleh rakyat gagal. Apakah apabila UMNO menjadi Perdana Menteri nak mengecilkan kabinet dan boleh berjaya? Saya rasa lagi tidak boleh. Kerana orang yang sama yang akan memimpin. Pemimpin yang ada dalam UMNO hari ini bukan seperti pemimpin mereka yang terdahulu. Ini kalau saya lihat, yang kita lihat hari ini ada dalam sidang parlimen yang kita dengar seperti monyet, seperti kera yang kita rakyat dengar. Ini adalah pemimpin UMNO juga, yang mana tidak menguntungkan rakyat. Rakyat nak mendengar sidang parlimen, mereka ni berhujah, berbahas dengan cara yang betul. Tapi ini yang kita dengar. So ini pada pandangan saya, kalau mereka nak mendapat jawatan Perdana Menteri, yang selama ini yang menjual Datuk Seri Anwar Ibrahim gila kuasa, sebenarnya sekarang ini mereka yang ada di pimpinan UMNO, mereka adalah yang gila kuasa. Tetapi kerana mereka tidak individu secara berkumpulan, jadi tidak kelihatan. Tetapi yang dijual adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana apabila ada pembangkang, mesti ada ketua pembangkang. Ketua pembangkang itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim dijual sebagai gila kuasa. Tapi sebenarnya yang gila kuasa adalah mereka, kerana mereka takut apabila PHS pemerintah di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa takut Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintah? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila dapat memerintah, maka yang pertama kita harus tahu bahawa kalau sebelum PRU ke-15, maka UMNO yang dah lemah bertambah lemah. Dan mungkin mereka yang ada sebagai kluster mahkamah akan menjadi masalah, bertambah masalah. Kerana kita tahu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memerintah, apabila mungkin dapat sokongan 2/3 selepas PRU ke-15, maka undang-undang boleh digubal ataupun sistem kita ini boleh digubal, maka
mereka-mereka yang ada dengan masalah-masalah isu jenayah, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya ini akan diheret. Ini yang menakutkan mereka sebenarnya. Dan kita tahu bahawa kalau betul Perdana Menteri yang ada hari ini nak letak jawatan, pada hemat saya lebih baik Perdana Menteri serahkan balik kepada PH, kerana ini adalah mandat rakyat kepada PH. Dan untuk bersatu nak serah kepada UMNO, yang mana kita tahu UMNO adalah parti yang kalah dalam PRU ke-14, begitu juga dengan PAS. Lebih baik serahkan kepada PH semula, kerana ini adalah mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada PH. Dan beri ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperbetulkan keadaan yang ada dan mengubah apa yang perlu demi rakyat. Tapi bukan kita nak lihat Perdana Menteri letak jawatan, tapi orang UMNO ataupun orang yang tidak berkenaan naik lagi untuk menjadi Perdana Menteri yang tidak menguntungkan. Dan pertukaran ini, pertukaran itu, ini akan merosakkan. Kalau nak tukar, tukar sekali, semua sekali. Kalau tak nak tukar, jangan tukar. Kerana apa? Yang ada hari ini pun dah rosak. Kalau kita tukar Perdana Menteri yang ada daripada UMNO contohnya, apa yang kita boleh lihat? Sama juga. Kalau betul kerajaan yang ada hari ini gagal, UMNO sendiri katakan kerajaan ini gagal, kenapa kau nak jadi Perdana Menteri, kau nak tukar apa lagi? Orang yang sama. Kalau yang ambil dalam ahli parlimen yang ada dalam kerajaan hari ini jadi Perdana Menteri, siapa dia? Nak ambil timbalan Perdana Menteri ini jadi Perdana Menteri, yang selama ini dia menjadi Menteri Kanan, timbalan Perdana Menteri pun dia gagal. Ada yang kita nak, rakyat nak tonton? Tak ada. Ini pada pandangan saya yang saya lihat. Jadi lebih baik kalau nak tukar Perdana Menteri letak jawatan, serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun lihat keputusan di parlimen siapa yang mempunyai undian paling banyak. Dan pada saya lebih baik bersatu, tidak payah bergabung dengan UMNO dan PAS untuk sementara waktu ini, dan mereka cuba sehingga PRU ke-15 bertanding dan mereka boleh bergabung dengan parti yang mana lagi mereka mau. Ini pada pandangan saya tentang politiknya. Ini kalau politik tidak boleh cerita dendam ya, kerana permainannya seperti itu. Jadi lebih baik dia letak jawatan dan jangan serah kepada UMNO ataupun siapa yang nak menentukan, yang di Pertuan Agong menentukan daripada majoriti parti mana, gabungan mana yang paling banyak. Dan tak payah bersatu bergabung dengan UMNO, kerana yang merosakkan PN ini pun orang UMNO juga, kerana mereka nak naik. Kerajaan Negeri Perak yang mereka rampas pun UMNO juga punya planning. Jadi lebih baik Perdana Menteri letak jawatan dan serahkan siapa majoriti banyak, supaya kita tahu. Yang mana kita tahu sebenarnya pemimpin UMNO lah yang gila kuasa, bersamalah dengan PAS ni, yang tidak ada tujuan dan arah, yang menyusahkan rakyat. Mereka ada dalam kerajaan PN yang ada hari ini pun sengaja tidak nak buat kerja, supaya dilihat kerajaan PN ini gagal. Yang menggagalkan kerajaan PN ini siapa? Kamu punya orang lah. Menteri yang kamu lantik daripada UMNO. Yang rata-rata kita lihat seperti YB Khairi Jamaluddin pun dikritik. Yang lain-lain lagi pun dikritik. Jadi nak ambil siapa untuk mereka nak bentuk kerajaan? Kalau mereka nak jadi kerajaan, tak ada juga. Lebih baik serahkan balik kepada PH, yang mana itulah mandat rakyat di PRU ke-14 yang lalu. Dan kerajaan PN ini dibubarkan serta bersatu, tidak payah bergabung dengan UMNO ataupun PAS. Lebih baik, dan saya lihat di situ lebih bagus untuk kelangsungan politik. Kerana saya tahu bahawa UMNO tidak akan bersama dengan bersatu. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Mereka lebih suka dengan PAS kerana cara mereka tahu bahawa pertembungan kursi itu tidak akan berlaku kalau bersama dengan PAS. So inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih.